Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi di dalam bab Al-Hathu al-Khushu'i fi Salah, bab gesaan atau galakkan khusyuk di dalam salat. Hadis-hadis daripada kitab Bulughul Maram yang dihimpunkan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani daripada hadis-hadis hukum. Wa anhu, daripadanya, yakni daripada Anas. Kenapa dia kata wa anhu saja? Kerana hadis sebelum ni daripada Anas, maka difahami hadis itu daripada hadis Anas, yakni Anas bin Malik yang merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Pada usia dia yang 10 tahun, dia khidmat pada Nabi juga sekitar 10 tahun pada zaman Madinah, seperti mana yang telah kita sebut dahulu. Ibunya Ummu Sulaim membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas telah berkhidmat pada Nabi sehingga di dalam peperangan, walaupun Anas tidak menyertainya kerana masih kecil, tapi dia berkhidmat kepada Nabi, menolong hal-hal keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas antara rawi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi dan mengetahui hal-hal Nabi yang mungkin tidak diketahui oleh sebahagian orang lain, kerana Anas melihat Nabi di dalam rumahnya dan melihat pergerakan-pergerakan Nabi di dalam banyak keadaan. Anas kata, qala kana qiramun li A'ashata satarat bihi janiba baitiha فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa rawahu Al-Bukhari, yani hadis ini riwayat Bukhari, wattafaqa ala hadithiha fi qissati Anbijaniyah Abi Jaham wa fihi fa innaha alhadni an salati. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Anas, Anas kata kana qiramun, adalah qiram. Qiram ini adalah merupakan kain lansir ataupun kain tutupan yang nipis. Qiram disebut sebagai qiram yang dibuat daripada bulu yang halus, yang nipis, yang biasanya dijadikan sebagai lansir, atau digunakan juga qiram ni untuk tuan-tuan tengok orang Arab naik haudaj, naik di belakang unta yang ada rumah tu kecil tu, dia biasanya ada lansir nipis, qiram, kain nipis yang seperti itu, qiram. Dia kata kana qiramun li A'ashata satarat bihi janibi baitiha. Ada qiram untuk daripada yang milik A'ashah. A'ashata ni belajar kuih. A'ashata dia tak majrur, kerana dia mamnu' min as-sarf. A'ashata satarat bihi janibi baitiha, yang telah menutup pada satu sudut, pada satu bahagian baitiha, rumahnya. Rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni di rumah dia ada kain yang lansir, yang nipis,
yang menutup satu sudut daripada rumahnya. Rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan Aisyah ada rumah dia. Pasal Nabi ni ada banyak isteri. Apabila rumahnya Aisyah, maksudnya rumah tu milik Aisyah lah. Dan ini menjadikan salah satu dalil bahawasanya mereka yang mempunyai isteri yang lebih daripada satu, hendaklah menyediakan bagi setiap isteri itu rumah dia. Oh, dia tak boleh ambil satu rumah bubuh semua bini dia 4 orang. Melainkan isteri dia ataupun 2 orang ke 3 orang. Melainkan isteri-isteri itu semua okey. Kami okey, kami nak duduk serumah senang, sembang. Tak apalah. Kalau macam tu, Bamat boleh try lah. Jadi tapi kalau isteri tidak redha kerana dia ada hak untuk mendapat maskan itu, tempat tinggal dia. Melainkan rumah dia besar macam istana, satu bahagian tu pun cukup. Bilik dia ada, keperluan dia ada, dapur dia ada. Maksud keperluan untuk hidup orang sepertinya. Orang sepertinya ada tak apa? Melainkan satu negeri yang urufnya wanita-wanita di negeri itu semuanya hidup satu bilik sahaja. Jadi dia tak rasa pelik lah, dia tak rasa tertekan lah. Tapi bagi negeri yang setiap wanita ada rumahnya, kerana mengukur ma'ruf, mengukur kadar itu mengukur juga pada uruf, apa yang menjadi kebiasaan pada uruf. Jadi kalau sekiranya semua isteri itu wanita-wanita isteri, kalau satu orang dia dapat rumah macam mana? Rumah boleh dia hidup, anak-anak dia hidup, maka dia berhak untuk mendapat itu. Tak boleh dihimpunkan dalam satu rumah, melainkan mereka semua redha. Mereka semua redha. Kalau dia tak redha, misalnya suami dia miskin, hari itu kaya, nikah lebih, lepas tu jatuh miskin pasal PKP misalnya, lepas daripada tu rumah sewa hak lu tak boleh bayar, himpunkan isteri satu rumah. Isteri faham, isteri-isteri ni faham, tak apa, kita duduk dulu satu rumah sementara, tak ada masalah lah. Tapi kalau isteri tak dapat terima, dia berhak untuk menuntut pemisahan di mahkamah. Dia ada hak. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakr, isteri Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Ahabbun nasu ilaika, katanya Amr tanya, siapa kau sayang? Aisyah. Nabi kata Aisyah. Amr bin As kata, wa minar rijal, yang laki pula abuha, pak dah. Amr bin As kata, aku tak tanya panjang, takut aku duduk last. Nabi sayang Aisyah, Nabi sayang pak dia Abu Bakar. Syiah tak kena. Syiah dengan Abu Bakar, dengan Aisyah ni memang tak kena. Dia boleh buat, tuan-tuan tengok dalam internet mana dah Syiah seorang tu, dia ramai-ramai dia ajak pengikut dia sebut Aisyah finnar, Aisyah dalam neraka, Aisyah dalam neraka. Ketika kita sedang bercakap sekarang ni, dia kata macam tu Syiah, kita hendaklah ketahui Aisyah dalam neraka. Dia punya anti Aisyah. Antara sebabnya pasal perang Jamal, Aisyah berperang dengan, terlibat dalam peperangan itu, Aisyah menentang Ali bin Abi Talib. Dia tak faham cerita yang, dia faham riwayat-riwayat yang datang, ataupun dia percaya pada riwayat-riwayat yang datang melalui rawi-rawi Syiah yang memfitnah Aisyah, sehingga dia salah sangka terhadap kejadian itu. Sedangkan riwayat-riwayat yang datang melalui rawi-rawi yang siqah ataupun rawi-rawi yang lebih boleh dipegang, walaupun tidaklah begitu kuat di dalam hadis, seperti Saif bin Umar dan Khalifah Al-Khayyat, tidak menunjukkan seperti mana yang disangka oleh Syiah. Tak apa.
Nabi kata amiti anna qiramaki hadha, alih, take away qiramaki hadha, qiram kau ni, lansir kau ni, paling daripada aku, ambil pergi ke tepi. Fa innahu la yazalu tasawiruhu, kerana dia sentiasalah gambar-gambar yang ada di kain lansir tu ta'ridu li fi salati, dia muncul ataupun dia mengganggu aku di dalam salatku. Ganggu Nabi kita. Duk tengok ada gambar-gambar di lansir tu, ganggu. Nabi suruh Aisyah tak ke tepi. Hadis ni yang pertama menunjukkan bahawasanya adalah lansir yang ada lukisan, ada gambar, ada corak pada zaman Nabi. Dan kita jangan estimate, fikir bahawa zaman tu tak ada lagi kain-kain elok macam kita. Macam qiram ni kain yang elok yang ada pada zaman Nabi SAW. Bukan Nabi yang buat, tapi masyarakat manusia ni dah berkembang kain yang halus. Sebab tu Quran sebut tentang harir, hadis sebut tentang dibaj, sutera yang halus. Manusia bukan baru sehari dua ni pakai baju elok-elok ni. Tuan-tuan saya pergi lihat di Uzbekistan. Dia pun buat kapet nana. Buat kapet ni. Kapet mahal. Besar sikit dengan sejarah kita tu pun berapa ribu. Tapi kita tengok lah, dah moden lah kan. Dia tengok gambar tu, dia boleh buat. Dia susun tu, dia duduk dalam gambaran kepala dia, boleh jadi corak yang cantik. Dia duduk tengok ya. Lepas tu dia susun daripada melalui benang-benang tu. Kapet kuat. Zaman dulu tak tahu macam mana. Zaman lah dia ambil handphone, bubuh satu lagu dalam telinga dia buat budak muda kan. Itu bukan pakai mesin moden ni. Pakai tangan, pakai dia macam dulu sistem dia. Sebab manusia dah ada kain-kain tenun yang macam itu sejak zaman dahulu. Di rumah Nabi SAW ada Aisyah. Nabi SAW suruh Aisyah ubah kerana ganggu Nabi dalam solat. Nabi tak kata haram ataupun larang, tapi Nabi menjaga kekhusyukan salat. Nabi suruh bawa. Dan Nabi tak tarik sendiri dalam kes ni, kerana tak apalah, siapa yang gantung dia buat turun lah. Dan ini juga satu uslub di dalam pendekatan dakwah. Kita kalau ada satu benda tu orang tu buat dan dia tahu, kalau dia tahu salah dia akan ubah, kita suruh dia ubah lah. Kalau kita ubah mungkin dia lebih terasa. Kita kata ni hampir ubah lah. Untuk menjaga perasaan dia. Warawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Bukhari, wattafaqa ala hadithiha, dan sepakat atas hadisnya, fi qissatin an bijaniyah Abi Jaham, kisah an bijaniyah Abi Jaham. An bijaniyah ni ialah kain tebal. Kain tebal. Abi Jaham ni dia bagi hadiah kat Nabi satu khamisah. Khamisah ni selimut yang selimut 4 segi lebar tu kita panggil khamisah. Arab panggil khamisah. Khamisah ni dia adalah kain yang mana ada corak. Dia sama ada corak dengan tenun ke, corak dengan warna. Khamisah, khamisah. Abi Jaham bagi hadiah kepada Nabi. Ada Nabi SAW salla fi khamisatin laha a'lam. Rawi Aisyah. Nabi semayang di dalam khamisah yang ada a'lam, ada corak.
fa nazara ila a'lamiha nazratan. Lepas tu Nabi duk tengok selimut tu dalam semayang. Nabi tengok selimut tu. Falamman saraf qala idhabu bi khamisati hadha ila Abi Jaham falyatini bi anbijaniyah Abi Jaham fa innaha alhadni an salati. Nabi lepas semayang, Nabi kata ni, Nabi buka Nabi kata ni, khamisah tu Abu Jaham yang bagi hadiah kat Nabi. Abu Jaham ni nama dia Amir bin Huzaifah Al-Qurashi. Dia bagi hadiah kat Nabi. Jadi lepas Nabi semayang, duduk semayang, Nabi tengok tu dia punya corak dia tu. Lepas Nabi semayang, Nabi cabut khamisah tu. Nabi kata ni, pergi hantar balik kat Abi Jaham. Pasal Abu Jaham yang bagi hadiah, suruh dia wak mari anbijaniyah, wak mari kain tebal yang tak ada corak. Sebab apa Nabi buat macam tu? Sebab kalau Nabi pergi hantar saja kat Abu Jaham, Abu Jaham memang niat dia nak bagi kat Nabi, tiba-tiba dia bagi hadiah, Nabi kata ni hadiah hang Nabi hantar balik, kecil lah hati dia. Jadi bukan Nabi nak minta ganti hadiah. Nabi kata pergi bagi yang ni kat dia, suruh dia buat main yang lain. Maksudnya Nabi terima hadiah dia, cuma Nabi tak mau pakai hak dia bagi tu sebab ganggu Nabi dalam solat. Ganggu Nabi SAW dalam solat. Hadis ni tuan-tuan, Nabi pertama kita akan tahu bahawasanya Nabi ni insan. Nabi bukan malaikat, bashar. Yang ni sebahagian orang bila dia puja Nabi, dia nak nafikan Nabi ni manusia. Kalau Nabi ni Nabi ni bukan manusia, kita tak boleh nak ikutlah Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Macam mana nak jadi contoh Nabi? Kalau Nabi itu malaikat tak makan, tak minum, tak ada syahwat, tak mengantuk, tak letih, tak sedih. Sebab tu agama-agama yang mengangkat kononnya pengasas-pengasas agama mereka tu dengan martabat Tuhan, ketuhanan ataupun diberi kuasa ketuhanan. Buddha umpamanya, Buddha dia bukan agama, dia bukan God centric, dia human centric. Tapi Buddha tu sendiri dengan kekuatan diri manusia, dengan jampi-jampi dia naik makam dia tu dah macam Tuhan. Nabi Isa, Jesus, pada pahaman orang Kristian, macam anak Tuhan, ada power macam Tuhan. Macam mana manusia nak tiru Tuhan? Allah hantar Nabi sebagai contoh, sebagai Rasul yang mana kita boleh contoh. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku manusia bashar seperti kamu yang diwahyukan kepada kamu. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Wahyukan padaku, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Bashar, penting elemen mempercayai, beriman basyariyatur rasul. Beriman bahawasanya Rasul itu bashar. Rasul itu adalah manusia. Cuma dia diwahyukan, kita tak diwahyukan. Dia dijaga oleh Allah, kita tak dijaga oleh Allah seperti mana Allah menjaga dia. Allah jaga juga orang-orang saleh dengan kadar-kadar yang Allah kehendaki, tapi tidak seperti makam Rasul. Pun begitu dalam sejarah, orang lontar Rasul cedera, berdarah, sedih dia, anak dia meninggal, dia menangis, ada Rasul yang telah dibunuh. Supaya manusia tak boleh kata dia tak apalah Rasul, dia buat macam mana pun tak jadi apa. Kita ni nak amal macam mana, kita bukan Rasul. Supaya tidak menjadi hujah pada manusia. Dalam hadis ni menunjukkan Rasul pun terganggu di dalam salat.
disebabkan angkara kehidupan dunia. Maka Nabi buat contoh, kita buanglah benda tu. Kalau kerana tempat tu, kalau kita tak sejadah tu, sejadah sembahyang sejadah tu, kita duduk tengok habis tak ingat apa. Tengok, weh, ni Mekah ni, aku masa hari tu tawaf kat atas, ni belah bawah ni. Tengok, dia ganggu solat. Dia tak membatalkan solat. Nabi kata terganggu, Nabi tak ulangi solat, tapi ia mengurangkan pahala solat. Maka kalau kita boleh reduce apa saja yang mengganggu solat, maka itu digalakkan. Kerana sebab tu kemuncak solat ni adalah khusyuk. Rukun semua orang baca yang sama, tapi beza semayang si A dengan si B di tepi, kita duduk sebelah kawan kita, duduk sebelah dalam saf, pahala dia mungkin banyak pada pahala kita dalam solat kerana khusyuk dia. Sebab tu kita disuruh solat malam, kerana solat malam tu lebih membawa kita khusyuk. Kerana bukan senang dalam hidup ni berapa banyak solat kita yang betul-betul kita khusyuk pada Allah. Zubaidah, isteri Harun Ar-Rashid, isteri Harun Ar-Rashid, Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Abbashi, Al-Khalifatu Al-Abbashi, Khalifat Al-Abbashi. Pak dia tu Khalifah Abbas, Tok Wan dia kali. Dia kahwin dengan Harun Ar-Rashid. Zubaidah ni dia buat satu jasa besar. Dia buat mata air Zubaidah. Orang nak pergi haji masa zaman tu, tak ada air nak minum, dia korek mata air sehingga jadi mata air Zubaidah. Dia buat elok, membolehkan jamaah haji yang datang minum air. Satu pahala yang besar. Dikatakan, ni bukan hadis. Sagi geng, ni geng-geng nak mimpi ni, saya nak cerita mimpi. Ini dikatakan mimpi ni tuan-tuan, bukan semua kita tolak. Mimpi yang tak membabitkan hukum, khabar gembira, mimpi orang-orang soleh, mimpi yang memberikan pengajaran, mimpi yang memberikan panduan, mimpi-mimpi seperti itu yang tak mendatangkan hukum baru, diterima sebagai satu galakan ataupun satu amaran dalam kehidupan. Dikatakan setelah Zubaidah meninggal, orang bermimpi berjumpa dengan Zubaidah. Orang tanya, ma fa'alallahu biki, Allah buat macam mana kat kau? Katanya dalam mimpi itu, Zubaidah kata, ghafarani rabbi, Tuhanku telah ampunkan aku. Lalu ditanya pada dia, li'aini, disebabkan mata air yang kau bina tu kah? Dia kata, al-ain wa mal-ain, mata air, apalah mata air. Tapi walakin li raka'atain wa hafidhuha fi jawfil layali li rabbi lillah, tetapi disebabkan 2 rakaat di dalam kesunyian malam yang sentiasa aku jaga untuk Allah. Mata air, apalah mata air, dia kata. Bukan kata tak ada pahala, tetapi yang mengambatkan aku diampun ialah 2 rakaat di kesunyian malam yang aku sentiasa menjaganya kerana Allah. Kerana kadang-kadang 2 rakaat yang khusyuk, hati yang khusyuk itulah yang akan mengikhlaskan kita pada amalan yang lain. Kadang orang buat banyak benda, tapi dia gagal mendatangkan ikhlas sebab dia tak ada masa untuk dia bersama dengan Allah, bermuhasabah diri dia. Tapi solat yang khusyuk menyebabkan satu orang ingat Allah, minta balik keampunan, minta supaya diterima amalan. Mungkin orang buat macam-macam tapi tak solat. Dia menampak hebat, tapi
penyerahan, pemberian dia lillahi ta'ala itu tidak ada. Tak apa, balik pada hadis ni, Nabi SAW untuk menjaga hati Abu Jaham ni, Nabi minta, dia kata Nabi pun minta daripada Abu Jaham supaya Abu Jaham bagi yang lain kepada Nabi, ganti supaya tidak mengganggu Nabi di dalam solat Nabi SAW. Saya nak sentuh satu hal di dalam perkara ini. Yang pertama ialah, kita tengok dalam hadis ni tadi ada beberapa hal. Saya nak sebut lagi beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Qaradawi dan beberapa tentang masalah gambar ni di rumah ataupun gambar yang ada di rumah kita ke, yang kita buat ke. Kerana ini bab yang ulama khilaf panjang perbahasan ni. Boleh tak boleh ada gambar ni? Haram ke halal? Atau harus? Panjang perbahasan ni. Di rumah Nabi kita tengok Aisyah ada gantung tadi. Tapi ada riwayat yang lain juga. Maksudnya gantung dinding, ada lansir, ada wallpaper. Asalnya tidaklah salah. Tapi kalau orang tu tak mau kerana dia rasa pembaziran, tidak mengapa. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW kata, Nabi tengok rumah dia ada dia tutup dinding apa dengan kain elok. Nabi kata, innallaha lam ya'murna an naqsul hijarata wat-tin. Tuhan tak suruh kita balut batu-batu dan tanah. Dan Sayyidina Umar dia cenderung kepada macam penderian yang macam ni. Sebab itu kalau dia tahu rumah gubernur dia yang dinding cantik apa semua, dia pergi koyak dengan tangan dia sekali sendiri. Tapi ada masa ketika Aisyah pun ada juga dinding dia. Bahkan ada riwayat lain, ada lansir rumah Aisyah ada gambar burung. Hidup ni ada apa pilihan? Satu, kita boleh pilih untuk hidup dengan cara yang mewah dan halal. Allah tak larang selagi halal. Ada orang memilih zuhud, dan Nabi sebagai rumah seorang Nabi, dia memilih jalan yang zuhud itu supaya menjadi contoh kepada orang lain. Sebab itu kalau kita tengok dalam imam-imam yang empat, Imam Malik terkenal dengan hidup mewah. Serban mahal, kasut pun banyak pasang, ratus pasang, baju mahal, cantik orang tengok pakaian Imam Malik. Muhammad Hasan Asy-Syaibani juga mewah. Dia pula muftilah qadi qudha Baghdad, kerajaan. Tapi kalau kita tengok Imam Ahmad, hidup dia zuhud, khusyuk. Kasut di kaki dia 17 tahun tak bersalin. Kesemuanya jalan, setiap orang boleh pilih. Ada orang nak pilih khusyuk, itu lebih baik untuk dia nak jaga diri. Macam baju kita juga. Kita pakai kot pun boleh, kita pakai baju Melayu sampin pun boleh. Tapi kalau kita rasa dengan pakai baju putih, pakai jubah, letak lebay, mai pakai kain plekat dengan rendah diri, lebih khusyuk dalam solat, maka kita pilihlah jalan itu. Bukan kata hampa ni pakai baju jubah-jubah ni tak pakai baju warna-warna mayang tak khusyuk, tak boleh tau. Dan Nabi tak larang. Tapi seseorang mengetahui kadar diri dia dan apa yang dia pilih, dan tentu bagi orang yang pilih yang lebih, mendapat pahala yang lebih. Dia pilih lebih khusyuk, dia mendapat pahala yang lebih. Sebab tu kita tak payah balah benda ni. Kalau kita tengok setengah orang tu, dia jenis semua pakai satu pakaian, lusuh je dia pakai, pilihan dia. Selagi dia tak kata hampa pakai haram, tak apa, pilihan dia. Dia rasa dengan dia pakai kain plekat, mai tak pakai, dia rasa hati dia lebih terjaga, perasaan dia lebih khusyuk pada Allah, pilihan dia. Pilihan dia. Dan tidak juga menunjukkan orang hak pakai cantik tu yang tu semua hati keras tu. Tak juga begitu. Ada sahabat yang pakai cantik. Okey.
hadis-hadis menceritakan tentang patung-patung ni banyak. Bahkan dalam Al-Quran Allah cerita juga tentang jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, ya'maluna lahu ma yasha'u minal maharib wa tamathil wa jifan. Jin-jin yang buat kerja untuk Nabi Sulaiman, buat patung-patung untuk Nabi Sulaiman. Pada zaman itu dibolehkan. Kemudian ada hadis-hadis yang kita tengok Nabi SAW bagi amaran keras kepada orang-orang yang buat patung-patung ni. Nabi kata, inna asyaddan nas azaban indallah al-musawwirun. Sedahsyat-dahsyat orang azab di sisi Allah, paling dahsyat ni azab al-musawwirun, yang buat. Musawwirun ni asal taswiri, yang buat gambar dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa literal lah. Tapi musawwirun pada pahaman para ulama dahulu atau zaman Nabi, musawwirun ialah yang buat patung tu, yang ukir patung tu. Jadi para ulama bincang tentang ukir patung ni. Sekarang mungkin kita tak ada masalah, mesin tu buat gambar kan. Tapi sekarang mesin pun samalah, siapa yang tak mengendalikan mesin. Mesin dulu ada orang memang kerja dia buat patung burung, perhiasan. Zaman sekarang kan, dulu kan banyak perhiasan macam sekarang. Itu perniagaan mereka. Ada beberapa keadaan. Pertama, patung ke lukisan ke patung-patung yang dibuat untuk dibesarkan, li ta'zim, kata Dr. Qaradawi, ini adalah haram. Buat gambar pemimpin letak untuk diagung-agungkan, yang ni haram. Yang ni semua sepakat kalau itu adalah haram. Dan ini yang berlaku pada umat dahulu. Hatta kalau dia buat gambar tok guru pun, tok syekh pun haram juga. Bahkan itu lebih dahsyat lagi, menyebabkan orang duk pergi hormat patung tok guru tu. Saya pernah ke Iran, ke rumah Khomeini. Ada gambar Khomeini. Ada, tak tahulah, mungkin orang tak suruh, kita tak mahu nak tuduh semua, tapi ada orang perempuan 2-3 orang masuk, dia sujud ke gambar. Yang ni yang sebahagian orang sekarang duk create, dia seronok. Kalau orang boleh besarkan dia. Ummu Salamah, dia pergi hijrah ke Habasyah, ke Abyssinia. Jadi bila Nabi tanya dia, Ummu Habibah juga pergi ke sana. Nabi tanya dia apa, sebut apa yang Nabi sembang dia kata, kami tengok di sana, tuan-tuan kena tahu Mekah ni dia bukan tempat Kristian. Jadi pengalaman baru bila dia pergi sana, tengok gereja-gereja pasal Abyssinia ataupun Habasyah ni, Ethiopia ni, masa tu Ethiopia sekarang kita tengok miskin, tapi dulu ada kerajaan yang kuat. Orang pergi ke sana, ada perniagaan, perdagangan. Depa masuk ke gereja, depa tengok gambar-gambar yang cantik diukir dalam gereja. Gereja tu nama Mary. Maryam ni tu. Maria ni bukan Mary. Maria ada Maria Qibtiyah. Bukan Maryam. Nabi kata, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjida summa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata mereka itu bila mati di kalangan mereka orang saleh, banau alaihi ala qabrihi masjidah. Dia mati orang soleh, buat masjid dulu, bubuh kubur di tengah. Summa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian buat gambar patung-patung orang soleh. Masa awal buat macam mana? Bekapa kita buat ni supaya generasi kita ni jangan lupa kat ulama-ulama kita ni. Itu dulu. Lama-lama ditunjuk, ni lah Tok Guru Ayah dulu, mati dah.
Esok ni ayah buat dia berapa ni supaya hampa kenal. Esok ayah dia mati, ni cucu dia, anak dia kata habaq kat cucu dia, ni tok guru tok wan kita, tok wan hang dulu, atuk kau dulu. Mai cicit dia setiap guru ni tunduk sikit, hormat sikit, rokok sikit, sujud sembah. Lama kelamaan. Nabi kata ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Pasal apa? Bagi orang sesat. Curi harta orang, hatut banyak tu ya. Tapi kalau bagi orang sesat akidah. Bagi orang sesat akidah. Sebab itu bahaya hal ni. Kaum Nuh macam tu lah. Nuh dakwah pada mereka, mereka tak mau. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Oh, mereka kata jangan kamu hampa jangan duk ikut Nuh, jangan duk tinggal Tuhan-Tuhan kita, jangan tinggal Waddan, Suwa'an, Yaghusa wa Ya'uq. Nama-nama ni kata ahli tafsir semua nama orang-orang soleh belaka. Mati buat patung. Mula-mula tak ada apa, kenang-kenangan. Lama-lama sembah. Pentingnya menjaga akidah. Sebab tu agama ni dia larang unsur-unsur macam ni. Buh gamak tok guru di dinding rumah, hormat sikit tu gamak tok guru duduk dalam depan. Lama kelamaan jadi macam tu. Hak tu yang ada hak janggut, kita pergi tengok. Agama lain lah, yang gambut, perut buncit, janggut semua. Asap. Mula-mula macam tu. Semua yang bentuk yang macam ni haram. Apa saja gambar, ukiran, semua yang membentuk yang macam ni haram. Ini Nabi kata. Sehingga sebagai ulama kata itulah barangkali maksud Nabi asyaddan nasi azaban indallah. Orang yang paling dahsyat Allah seksa. Pasal yang ni bagi orang kufur. First. Yang kedua, saya sebut yang isu-isu yang Qaradawi bangkitkan ialah yang gambar yang dibuat yang menjadi syiar kepada agama lain. Patung-patung salib umpamanya. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari daripada Aisyah juga, dia kata anna Nabi SAW lam yakun yatruk fi baiti ay syai'in fi tasalib illa naqadahu. Nabi tak tinggal di rumah dia apa saja yang membentuk salib, Nabi buang. Kita boleh tengok pasukan bola sepak ada salib duk gantung di rumah, kita simpan tak kena. Dia kata tak ada tu aku tak. Kerana ia menjadi pelambangan. Maksud salib yang berbentuk pelambangan ini mesti kerana pelambangan agama lain. Termasuk juga apa saja patung-patung hak agama lain. Dia kata aku bukan, aku pergi kat negeri ni memang patung ni agama depa. Sajalah aku simpan, dah kita melawat negeri dia. Tak boleh. Memiliki, menyimpan, mengadakan, membuat, ini termasuk di dalam yang Nabi SAW sebut. Nabi larang. Yang ketiga ialah gambar yang dibuat yang tak ada bahagian ni. Cuma Nabi kata asyaddan nas azaban yaumal qiyamah, sedahsyat manusia yang diazab hari akhirat alladzina yudahuna bi khalqillah, yang cuba bersaing dengan ciptaan Allah. Sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, dia begitu luas, dia kata siapa saja ukir, lukis, buat semua ni haram, termasuk dalam ni. Imam Nawawi dia begitu luas ni. Sebahagian kata yang ni bermaksud orang yang lukis kerana nak menunjukkan kesombongan dia. Tengok macam mana Allah boleh buat, aku pun boleh ukir lebih cantik lagi. Di situ berlakunya khilaf para ulama. Kalau tak membesarkan, kalau tak syiar agama lain, tapi dia ni bongkak dengan ukiran dia, bongkak dengan dia termasuk. Sebahagian kata
Tak kira siapa saja yang lukis memang termasuk nak challenge ciptaan Allah. Khilaf. Khilaf. Okey, saya sebut dulu khilaf ni, sekali kita buat pandangan yang ni. Kemudian dia sebut juga pandangan berhubung dengan orang yang gambar-gambar yang bertujuan yang bermewah-mewahan, termasuk dalam pembaziran. Buat patung sampai berpuluh juta. Tak ada apa-apa satu pasal. Kalau dia buat, ada patung yang kita beli mahal, boleh beli. Contohnya apa? Doktor. Hak patung perubatan tu. Hak buka satu-satu dalam tu, hak tu dia, hak tu tujuan perubatan, tujuan pembelajaran, tu cerita lain. Yang ni hak tu yang Nabi kata Allah tak suruh kita duk bungkus batu, bungkus tanah. Pembaziran adalah suatu yang diharam. Okey. Nak mudah cerita, ada ulama seperti Al-Imam Nawawi, ada ulama kata hadis-hadis Nabi yang kita baca tadi, yang Nabi kata suruh alih saja, itu peringkat awal. Peringkat kedua, Nabi haramkan semua. Semua dah mansuh. Yang tinggal, semua telah dimansuhkan. Yang tinggal haram, haram, haram. Gambar. Ini Al-Imam Nawawi dan seumpamanya, dia pun mazhab macam ni. Ada ulama seperti Al-Imam Tahawi, dia berpendapat tak, peringkat awal memang haram betul. Dia kata sebab masa tu orang masih baru dengan berhala. Peringkat kedua, yang tu yang Nabi ringankan sikit. Habis macam mana pandangan kita? Kalau kita cek, kita dapati kita tak dapat nak menentukan nasikh mansukh ni, kerana nasikh mansukh maksud yang second, yang kedua, yang lewat membatalkan yang awal. Kita tak tahu mana hadis yang awal, mana hadis yang lewat. Tak ada satu bukti untuk kata yang ni yang awal, yang ni yang lewat. Ulama hadis tak dapat nak trace mana yang awal, mana yang lewat. Andai saja. Kalau kita anggap bahawasanya, jadi bila kita lihat hadis-hadis ni, kita tahu bahawasanya ada benda tempat yang Nabi larang. Ada juga kita tengok kalau semua ukiran haram, ada yang nak ansyah burung tu Nabi suruh ubah ya. Nabi Aisyah potong buat sarung bantai, Nabi tak kata apa. Dan ada lagi juga peristiwa yang kita tahu di mana Aisyah radhiyallahu anha main kuda, anak patung kuda, ingat tak? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi tengok Aisyah dengan kawan-kawan dia duk main anak patung. Tahu anak patung? Patung lah, anak patung lah. Kuda, budak-budak punya mainan, lu'bah. Nabi kata, ma hadzal ladzi wastahun? Nabi kata, apa tu di tengah tu? Aisyah kata, faras. Zaman dulu tak ada lah teddy bear besar-besar ni. Kan? Faras. Dia kata kuda. Nabi kata, wa man ladzi alaihi? Nabi kata, apa yang ada atas kuda? Dia kata, janahan. 2 sayap, kata Aisyah. Nabi kata pada Aisyah, faras lahu janahan. Kuda ada sayap. Nabi tanya Aisyah. Aisyah kata, ama alimta anna li Sulaiman khailan laha ajnihatah? Kau tak tahu ke? Nabi Sulaiman ada kuda-kuda banyak, semua ada sayap. Dalam hadis ni dia kata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fadhahika Nabi, fadhahika hatta badat nawajidhu. Nabi ketawa sehingga nampak gaham Nabi. Maksudnya Nabi tak kata tak betul kat Aisyah lah. Tapi Nabi tak kata jangan main ni, ini adalah patung. Menyebabkan ulama khilaf. Mereka khilaf panjang dalam hal ni. Di kalangan mereka ada yang mengharamkan mutlak patung, lukisan yang berbentuk yang makhluk yang ada ruh, semua haram. Kalau nak buat pokok, bangunan, batu, air sungai, tak apa. Binatang tak boleh. Ini termasuk juga mazhab Al-Imam Nawawi. Kalau buat juga kita tak kira benda tu dihormati ke tak dihormati ke, semua tak boleh. Ada yang hanya mengkhususkan
kepada yang berjisim, yakni yang berukir, yang berbentuk patung, bukan yang lukis. Dia kata taswir pada zaman Nabi itu bukan maksud lukis. Taswir yang dimaksudkan itu ukiran patung, itu maksudnya. Ukiran patung pula khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan yang dengan kalau nak membesarkan tadi syiar agama lain, kalau sampai kepada pembaziran, kalau sampai mencabar Tuhan, yang tu yang haram. Jika tidak, dia tidak diharamkan. Okey. Dah panjang cerita ni, saya pergi kepada fatwa Negeri Perlis. Apa dia kesimpulan kita fatwa? Saya baca fatwa lah. Kita bersidang dalam fatwa kes ni, bincang panjang pada tahun 14 Disember 2020. Saya baca pasal tuan-tuan orang Perlis ni. Hak luar orang Perlis pun boleh juga untuk dia mendengar fatwa Negeri Perlis ni. Fatwa ni macam ni. Fatwa ni pandangan agama. Kalau satu dia duduk di negeri mana pun, dia boleh amal pandangan agama tu kalau dia yakin itu kuat. Orang dia tak ada ni hang duduk negeri lain kena tak boleh tahu pandangan agama tu negeri lain. Tak boleh, dia tak ada macam tu. Ulama dulu tak ada fatwa rasmi tak rasmi. Ulama yang keluarkan pandangan hukum dengan alasan-alasan hujah, dia nama fatwa lah. Cuma dalam konteks kita ni dia sebut fatwa tu hak rasmi, tapi tidak mesti ada fatwa ulama-ulama. Fatwa Ibn Taymiyah dia bukan mufti rasmi. Ibn Utsaimin fatwa lah, pandangan hukum. Cuma hak rasmi hasil perbincangan kita putuskan seperti berikut: membuat atau menggunakan apa-apa patung untuk dipuja, dimulia, dihormati atau diagungkan adalah haram di sisi syarak. Ia boleh membawa kepada syirik, maka Muslim dilarang untuk membuatnya, menggunakannya atau menyimpan patung yang mempunyai unsur tersebut. Jadi yang ni tak boleh. Siapa ada patung dia pineri apa ke, dia bawa balik patung simpanan almari ke apa, semua haram. Termasuk dalam dosa besar. Dia kata dah, kita bukan percaya, sahaja simpan kenang-kenangan. Tak boleh. Kedua, membuat atau menggunakan apa-apa bentuk patung yang tidak mempunyai unsur-unsur dipuja, dimuliakan, dihormati atau diagungkan, sebaliknya untuk urusan kehidupan, untuk urusan keduniaan seperti permainan tadi yang budak main, pendidikan di sekolah, dia buat nak bagi perubatan, siasatan jenayah, dia kena buat patung tu nak tunjuk kok mana, contoh orang nak sebat ke, tang mana dia ketikam ke, dia buat patung. Dan apa saja yang tidak mempunyai unsur-unsur pemujaan adalah dibolehkan. Walau bagaimanapun seorang Muslim yang terlibat membuat, menyimpan atau menggunakan patung dengan tujuan yang disebutkan tadi, hendaklah berhati-hati agar tidak terbabit dengan unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik, yakni memuja, mengagung, menghormati dan memuliakannya. Ini termasuklah simpan gambar pemain bola sepak, patung pemain bola sepak pujaan kita, tu unsur-unsur mengagungkan. Hatta gambar tok guru kita, jangan main tuan-tuan. Donald Trump pun ada orang buat dia jadi patung Tuhan. Maradona ada negeri sembah Maradona, bukan negeri lah, ada kumpulan yang sembah Maradona di Argentina. Manusia bukan boleh. Saya pergi ke India miskin dululah, kot 2-3 hari ni dah kaya tak tahulah. Dulu nak cerita naik bas seluar pun tak apa nak ada. Tapi tu kata pemujaan cult, dia memandulkan akal. Lalu kok sungai, duit dah men tak ada nak minum, baling duit dalam sungai, pasal nak ambil berkat sungai tu, jadi kaya. Apa saja yang boleh mereka sembah, mereka sembah. Tuhan berjuta-juta di negeri dia. Betul. Ada orang nak nafi apa, memang baca, pergi tengok dalam rencana. Sebab tu kerana bermula membesarkan agama larang. Ketiga,
Ada tiga item dalam fatwa kita. Oleh kerana dalam kalangan fuqaha ada yang mengharamkan membuat patung manusia dan haiwan secara mutlak, sekalipun bukan dengan tujuan dipuja, diagung, dihormati dan dimuliakan. Maka jika seseorang mampu mengelakkan diri dari terlibat dalam pembikinan dan penggunaan patung haiwan atau manusia, itu adalah sesuatu yang lebih afdal. Kita ni agama ni, kita Islam ni dia iconoclast. Dia anti patung. Sebab tu kita orang Islam, rumah kita orang Islam, kita tak simpan patung-patung. Oh, patung tu, patung ni. Itu bukan secocok dengan tabiat agama yang kita anut. Allah, masuk order. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tinggal sedikit lagi tuan-tuan, perbahasan kita ialah, walaupun kita dah tahu zaman sekarang dah tak timbul dah isu, dahulu timbul tentang fotografi, foto ni termasuk hak Nabi kata ke apa tu tak. Sekarang ni orang dulu orang nak ada kamera bukan senang, tangkap kamera pakai Kodak kan, tangkap 25 habis
Dia tak boleh, jangan habis kodok aku kata. Padahal kodok tu nama syarikat. Jadi ulama-ulama masa peringkat tu di kalangan mereka ada yang mengharamkan. Termasuklah kebanyakan ulama-ulama Saudi mengharamkan. Dulu kalau siapa masuk bawa kamera masuk dalam masjid, tangkap, dia lah rampas kamera tu, sama ada dia rampas ataupun disuruh kita buat keluar balik gambar. Kodok lah ada filem di belakang. Atas sebab lah, mungkin sebab keselamatan ke atau saya masih ingat ini pandangan mereka. Hatta Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah mengharamkan gambar kamera. Dan saya masih ingat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia mengajar dalam Masjid Nabi SAW. Orang duk tanya soalan tu kerap sangat ke dia. Orang tanya, ma hukum taswir fotografi ya fadilat Syekh? Dia berkata, innahu haramun summa haram. Dia adalah haram dan haram. Tak nak jawab lah, maksud macam tu lah, haram. Kerana gambar tu, foto tu dia panggil surah, gambar. Yang tu taswir, orang yang buat tangkap tu musawir, orang yang ambil musawir. Hadis tu kata asyaddan nas azaban al-musawwirun. Orang yang musawir, yang paling dahsyat azab ialah musawir. Cuma kemudian para ulama yang lain yang tak setuju dengan pandangan itu, mereka kata tak. Perkataan musawwirun pada zaman Nabi itu bukan yang itu. Yang ni bukan orang tu lukis, bukan dia ukir, dia klik saja. Itu adalah gambaran yang sebenar orang yang masuk di filem. Sekarang bukan filem masuk di sini lah, dalam kita punya ni. Sama seperti kita berdiri di depan cermin, menyebabkan gambar kita ada di depan cermin. Adakah berarti kita telah termasuk dalam musawir tu? Lalu baku bangkangan. Dan itu bukan maksud perkataan musawir pada zaman Nabi, maksud dia lain, ukiran. Maka dengan itu, masa tu yang balik pada Saudi banyak pandangan. Ulama-ulama India pun banyak, walaupun bukan Saudi, di benua India pun pegang haram juga. Lama-lama lebih terbuka. Hingga Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia mengkibar ulama Saudi, pada akhir-akhir hayat dia kata, kalau kita sign, kemudian kita putus state, yang tu orang tak kata sign putus state. Jadi kalau gambar yang ada ni kita ambil, ini adalah ciptaan Allah, bukan gambar kita. Hanya dia refleks saja. Akhirnya fatwa tu lebih terbuka. Dan sekarang ni tidak timbul dah lah boleh ambil gambar. Walaupun ada lagi, kalau kita tengok orang tua lama-lama masih lagi tak. Dulu saya apabila pergi Kembara, jumpa ulama-ulama di dunia-dunia lain, ramai di kalangan mereka tak benarkan ambil gambar. Lebih tu tak boleh, jangan ambil. Bahkan di kalangan ulama-ulama yang kita pergi itu, dia akan kata, kalau hang nak ambil, kalau hang tak tanya tadi, hang dah boleh ambil gambar. Tapi kalau hang tanya aku akan bagi fatwa di tempat kami bahawa ia haram. Kalau hang tak tanya, jadi mazhab hang tadi, hang ambil, hang senyap-senyap je lah. Silapnya hang tanya. Sebahagian mereka lah. Tapi sekarang isu ni tak timbul dah. Masyaikh semua dah ada handphone, dia pun pakai ambil gambar jugalah. Wallahu ta'ala. Okay. Saya jawab soalan. Bagaimana dengan tentang Tugu Pahlawan? Adakah ia merupakan patung? Tugu Pahlawan, jika sekiranya asalnya dia patung untuk mengenangkan kebesaran, asalnya patut tak boleh dibina. Bahkan dahulu, alhamdulillah sekarang tak buat dah. Dan orang yang paling hebat sekali yang telah membangkang untuk supaya tidak dibuat apa upacara di Tugu Pahlawan ialah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ketika menjadi Yang Pertua Agung. Sehingga Tuanku pernah cerita pada saya, Tuanku kata, kalau nak kena buat juga, saya akan balik ke Perlis, saya tak akan jadi agung. Saya tak akan jadi agung kerana nak buat benda-benda yang syirik. Masa tu dipujuk oleh Perdana Menteri masa tu. Tuan-tuan tahu siapa dia?
Kata ini upacara tiap-tiap tahun, askar letak kalungan. Apa beza letak kalungan tu dengan letak di tugu, di pongsu tunggu lah. Yang orang yang pergi sembah pongsu tu. Kalau saya kena buat, saya rela untuk balik ke Perlis tak jadi agung. Saya tak mau melakukan benda syirik kerana naik jadi yang betul agung. Maka tak dibuat. Tak dibuat. Dan alhamdulillah tengok sampai hari demi hari pun orang dah tak buat. Tapi kalau orang duk pi cabut topi kau hormat, itu ada unsur membesarkan patung. Asal patung tu tak dibuat, tapi dah buat dah, depa tak tumbangkan, itu sebenarnya ada unsur membesarkan patung. Kita orang Islam bersih daripada hal tu. Kita agama yang anti. Sebab tu bila orang tak faham hal ni, dia pergi pada agama ni cerita apa? Cerita-cerita khurafat lah, cerita-cerita apalah, wali terbang lah. Dia lupa asal agama itu ialah akidah anti syirik. Cerita orang boleh ajaib, boleh lompat tinggi lah, apalah, terjun air tak. Ini cerita ni semua negeri ada. Apa yang Nabi bawa pada Quraisy, pada manusia? Nabi bawa supaya la ilaha illallah. Bukan Nabi bawa ilahuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Quraisy pun kata Allah, wallahi, sembah Allah. Nabi bawa la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. Ilah yang sebenar hanyalah Allah. Yang diabdikan diri, yang dipohon pertolongan, yang kita doa padanya hanyalah Allah. Akidah Islam, Islam adalah agama tauhid, anti syirik. Kalau nak Islam sekadar saja nak boleh pakai jubah, kemudian tak apa, panggil kubur tu, pi minta kat kubur wali ni, wali pun minta kat Allah juga, dia kata, walaupun dia dah mati, tak ada apa. Maka orang boleh panggil, oh Jesus help me, wahai Jesus tolong saya. Boleh je lah, sebab Jesus tu lagi hebat lagi. Jesus tu Nabi. Tapi Islam suruh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami abdikan diri, hanya engkau yang kami pohon pertolongan. Yang ni dia kata, yang ni bahaya ni. Ni akidah ni bahaya ni, teroris ni. Tauhid jadi teroris. Hak bagusnya dia palingkan kita. Pergi, dia jadi gerakan sekarang ni, picu minta kat kubur tu, minta kat kubur ni. Kalau betul nak minta, ada orang yang boleh kita panggil nama dia, dia boleh tolong kita. Kenapa hampa tak panggil Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ya? Siapa lebih afdal manusia ni selepas? Kenapa tak panggil Nabi saja? Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Pasal apa hampa pergi cari kubur ni, kubur ni? Kena benda ni mempunyai agenda mencari pengaruh bagi aliran masing-masing. Kalau dia tarikat A, dia mesti akan ajak semua pergi kat tu guru tarikat A supaya orang join tarikat A tu. Kalau B, kenapa dia akan B? Kenapa dia tak kata kalau betul satu orang yang rapat pada Allah wali, orang lain orang dakwah wali, tapi tentu dah Abu Bakar dan Umar wali. Kalau nak panggil wali sekian tolong aku, kenapa tak panggil ya Musa, ya Nuh? Yang ni tentu dah Nabi Allah. Kalau hampa nak panggil, kalau lah hampa tu sungguh kerana nak panggil wali, lebih baik panggil Nabi. Tapi isunya bukan hampa nak panggil wali, isunya syaitan telah menipu manusia. Kerana nak membesarkan orang kumpulan-kumpulan ini. Tak ada pula fikir Nabi ni nak panggil Abu Bakar supaya main tolong. Panggil wali kutub ni, semua wali pakat lantik, kutub selatan, kutub utara, kutub semua, dia tak lantik. Abu Bakar kau, Omar kau. Allah Allah. Saya ni soalan ni kawan ni tulis minggu lepas, tak saya tengok macam nak boleh baca. Tulisan macam Sanskrit, tetapi dia macam juga tulisan Hebrew ke apa. Tapi saya kesian, dia tulis panjang, saya baca. Salam Ustaz, salam dia tulis kan. Adakah takut Allah akan azab kita
atas dosa dan lalai kita satu bentuk apa ni? Satu bentuk takwa atau sejenis sangkaan buruk pada Allah. Kalau ya, apa cara untuk membetulkan cara fikiran begini? Okey, boleh fahamlah soalan dia ni. Pertama, kita kena tahu bahawasanya Allah ni, dalam kita beribadah pada dia, kita rangkumkan dua perkara. Kita rangkumkan rasa takut, kita rangkumkan rasa harap. Tuhan ni tak ditakuti macam kita takut kepada makhluk. Takut pada Allah dengan meninggikan harapan kepadanya. Sebab itu dia panggil al-khawfu war-raja, takut dan harap. Itu yang kita baca dalam surah Sajdah. Jangan kita baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', terangkat lambung-lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Mereka buat apa bila bangun? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Mereka minta pada Allah dalam keadaan takut dan khaufan, takut, dan tama', harap. Nak kurnia Allah, takut kemurkaan dia, nak kurnia. Itu blend dia dalam jiwa hamba yang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi begitu. Allah sifatkan tentang para anbiya dia. Bila Allah cerita tentang nabi-nabi, daripada Nabi Ismail, Zulkifil, daripada Ayub, Ismail, Zulkifil, Allah cerita tentang Nabi Yunus, Allah cerita tentang Zakaria, tentang doa-doa mereka. Allah kata apa? Innahum kanu, dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu berlumba-lumba pada kebajikan, buat baik para nabi ni. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba, dalam keadaan nak kurnia, wa rahaba, takut marah Allah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu bagi kami sangat khusyuk. Allah bagi tahu kita tentang dia apa? Kepada Nabi Muhammad, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabbi ibadi, bagi tahu kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, sesungguhnya azabku azab yang pedih. Ayat ni saya ingat dia orang tulis tu di kelambu Kaabah. Allah kata, bagi tahu hamba-hambaku, sesungguhnya aku ni benar-benar pengampun dan penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dia balance. So oleh kerana Allah tahu, kalau hamba ni kata Allah pengampun je, kita buatlah apa pun saja, dia ampun tak, dia ada hukuman, tapi dia ada keampunan. Dosa buat, cari keampunan, jangan terus dalam dosa. Aisyah tanya Nabi, apa maksud Allah sebut dalam Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang ni surah Mukminun, orang-orang yang memberi apa yang Allah kurnia pada mereka, mereka duk bagi. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan jantung hati mereka dalam keadaan takut, bimbang. Huwa rajul yasruqu wa yazni
Wa yashrubul khamr. Wahai Rasulullah, ni orang yang duk minum arak, duk berzina, duk mencuri ke? Nabi kita tak. Huwa ar-rajulul ladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala min. Dalam hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Iaitu orang yang Nabi kata semayang, puasa, sedekah, tapi duk takut Tuhan tak terima. Ini bukan sangka buruk. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Maka dengan perasaan tu manusia bangun solat, khusyuk di tengah malam, menangis, takut. Menangis bila baca ayat tentang syurga, menangis rindu pemberian Allah tentang syurga. Lalu ayat neraka takut. Sebab tu benda yang paling tiap-tiap hari kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta syurga, minta jauh daripada neraka. Dan ini adalah tabiat. Kalau nak memahami makna khusyuk, maqam nak bernama tazkiyatun nafs ke, sufi ke, tasawuf ke, di situ Allah yang ajar raghaban wa rahaba, khaufan wa tama'a, takut dan tamak keampunan Allah, tamak syurga Allah. Kita ni tak layak pun nak dapat syurga kalau ikut amalan kita. Tapi Allah, Nabi suruh, idza sa'altum fas'alul firdaus. Kalau kamu minta Allah, minta firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Allah, aku minta daripada engkau syurga firdaus. Tak layak kita. Tak apalah kita minta. Syurga pun ikut kita tak layak, kita minta. Tapi kita takut juga neraka, pasal kita banyak salah. Siapa pun, tuan-tuan tengok, duduk depan ni cakap pandai ya. Ceramah dah bagi mikrofon kat saya. Hakikat di sisi Allah, Allah tahu dia ni dosa banyak, cakap pandai. Allah tahu hamba-hamba dia. Sebab semua orang rendah diri dia dengan Tuhan. Orang yang duduk kat bawah tu mai tak tahu apa, duduk saja, orang pun tak tahu, mai orang tak perasan, balik orang tak perasan. Allah sayang kat dia. Mungkin dia kurang. So setiap orang ada salah dari sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah makna kepada kemanisan ibadah. Dan itu bukan maksud sangka buruk dengan Allah. Bahkan yang demikianlah yang Allah suruh kita di dalam kehidupan beragama. Wallahu ta'ala alam. Saya nak umum sikit tuan-tuan. Apa? Ada orang dok tanya pasal apa? Krin. Saya ingat hari tu ni dia kena sikit bumbung masjid kita. Krin tu kena, dia kita kena cover, dia kena bayar lah secara peraturannya. Ada orang hantar kat saya supaya apa? Ni salah Pak Ya mana? Saya ingat Pak Ya, ingat Pak Ya bawa kren tu. Kita ni kadang-kadang masjid kita main tak payahlah duk benda-benda macam ni. Bukan saya nak bela Pak Ya apa, tapi maksudnya benda keren nak terbalik, bukan Pak Ya duk bicunggit tayar kereta keren tu. Dia terbalik. Kadang-kadang childish gitu, macam budak-budak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.